استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, tamunya sama-sama kita merapatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana izin dan limpah kurnia-Nya Allah menghimpunkan kita di dalam Masjid Al-Firdaus ini bagi mengisi masa untuk memanfaatkan masa kita mempelajari ilmu-ilmu agama supaya bertambah ilmu di dalam dada-dada kita. Moga-moga ada manfaat di sebalik perkongsian kita pada pagi ini, dan mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini insya-Allah kita nak bawakan satu hadis Nabi SAW yang mana hadis ini adalah hadis ramalan Nabi. Maknanya belum jadi lagi lah ramalan, tapi ramalan Nabi biasanya tepat. Belum pernah tak jadi lagi, semuanya jadi. Tapi Nabi sebutkan dah di dalam hadis-hadis Nabi, ada beberapa banyak hadis ramalan-ramalan Nabi, terutamanya mengenai hari kiamat, hari kebangkitan, hari akhirat. Dan yang ini, hadis yang kita nak bawa pada pagi ini, tentang fasa umat Islam. Umat Islam dia cuma ada 5 fasa sahaja. Dia ada 5 fasa saja. Nabi sebutkan dah 5 fasa sahaja. Bermulanya zaman Nabi SAW, kemudian sampai ke mana kita akan lihat sebentar nanti, dan kita berada di zaman mana juga kita akan lihat sebentar nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat zaman ini pun kita berada di hujung-hujung dunia dah. Makna dengan tanda-tanda kiamat yang Nabi sebutkan punya banyak berlaku di depan mata kita. Terlalu banyak. Antaranya zina berleluasa, antaranya arak diminum berleluasa, judi yang Nabi sebutkan di dalam sebuah hadis yang lain, wa nisaun kasiyatun ariyat, perempuan yang berpakaian tapi telanjang, punya banyak berada di depan mata kita. Ini Nabi sebutkan ketika mana zaman Nabi belum lagi berlaku pada zaman Rasulullah SAW, tapi Nabi sebutkan dah nanti akan ada satu zaman yang mana perempuan-perempuan itu berpakaian tetapi telanjang. Dua sifat padanya.
Kasiat pun dia, ariyat pun dia, berpakaian pun dia, telanjang pun dia. Kita pun heran, macam mana tu ustaz, pakaian pun pakai, telanjang pun telanjang. Mana ini satu kiasan yang Nabi sebut kan, yang mana berpakaian tetapi seolah-olah telanjang, pakaian yang ketat, pakaian yang tak cukup kain, ada juga. Biasa kita lihat benda ni, yang memakai tudung tetapi berpakaian lengan pendek, ada juga. Allah Alam, mungkin dia tak tahu di batas-batas aurat perempuan di mana dan sampai mana, mungkin tak tahu. Kita husnuzan je. Tapi sedangkan kita semua tahu dah, aurat-aurat lelaki, aurat-aurat perempuan, batasnya di mana kita tahu dah. Tapi ini Nabi nak sebutkan bahawa tanda kiamat itu memang benar akan berlaku, memang benar-benar akan berlaku. Antara yang lain Nabi sebutkan di dalam sebuah hadis Arba'in, kitab Imam Nawawi. Jibril tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat? Rasulullah pun berkata, orang yang bertanya itu lebih tahu daripada orang yang ditanya. Mana Nabi pun tak tahu kiamat itu bila. Kata Jibril, wahai Rasulullah, berikan tanda-tandanya. Nabi sebutkan salah satunya ialah seorang ibu yang melahirkan tuannya sendiri. Ini juga kiasan. Hadis banyak berkata-kata menggunakan kiasan semata-mata. Dia tak tepat. Mana kena pandai tafsir, kena cari guru untuk tafsir hadis tu. Mana Nabi sebutkan seorang ibu yang melahirkan tuannya sendiri. Di sini ulama berikan dua pendapat. Pendapat yang pertama, yang mana zaman Rasulullah dulu adanya hamba. Zaman Rasulullah dulu adanya hamba. Zaman sebelum Rasulullah dulu pun ada hamba, punya banyak. Dan hamba itu boleh disetubuhi. Apabila disetubuhi, maka lahirlah anak. Kata ulama, anak itu juga yang diberikan ataupun yang dimaksudkan di dalam hadis tadi. Kerana anak itu dia tak menjadi hamba, dia menjadi tuan kepada hambanya tadi. Ini pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua yang kuat ialah seorang ibu yang melahirkan tuannya sendiri ialah anak yang derhaka. Ini kuat. Berapa ramai yang kita lihat anak mengarahkan emak basuh baju, pergi kedai, gosok baju, masak, jaga anak. Jaga anak taklah, takkan dia nak suruh jaga dia kan, jaga cucu. Nak, maknanya nak ceritakan bahawa mengarah mak sendiri bermakna seumpama menjadi tuan kepada emak itu. Ini Nabi sebutkan seorang ibu yang melahirkan tuannya, diarah sesuka hati. Tuan-tuan, ini pun kena perhatikan semula bagaimana kehidupan kita. Takut-takut kita yang termasuk dalam hadis Nabi itu, ini kena tekankan. Maka itu Nabi menunjukkan ataupun Nabi memberikan tanda-tanda. Kita lihat zaman kita ni berapa banyak ada. Dan bila kita lihat tuan-tuan, apabila kita beli kitab-kitab yang menceritakan tentang tanda-tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar, tu kata ulama, hampir kesemua tanda kiamat kecil itu telah pun berlaku. Hampir kesemuanya. Tuan-tuan nanti boleh pergi kedai beli buku, cek satu-satu, yang ni dah keluar belum, ni dah keluar belum, ni dah keluar belum. Ulama mengatakan hampir kesemuanya telah pun berlaku. Nak tunggunya tanda kiamat besar pula yang keluar. Tapi kita lihat tanda kiamat besar itu keluar di zaman bila? Kerana kita sebutkan tadi umat Islam dia hanya ada 5 zaman sahaja. Nabi sebutkan
yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Huzaifah Al-Yamani. Siapa Huzaifah Al-Yamani? Seorang sahabat Nabi, setiausaha sulit Nabi, yang banyak mengetahui rahsia-rahsia Nabi ini. Huzaifah Al-Yamani, banyak perkara-perkara rahsia, perkara-perkara sulit banyak berada pada Huzaifah Al-Yamani. Kalau kita lihat hadis-hadis yang mengenai kiamat, semuanya daripada Huzaifah Al-Yamani. Daripada orang lain pun ada, tapi kebanyakannya daripada Huzaifah Al-Yamani. Hadis ini juga daripada Huzaifah Al-Yamani. Nabi menceritakan kepada Huzaifah Al-Yamani dan sahabat-sahabat yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam hanya ada 5 zaman sahaja. Nabi pun sebutkan zaman yang pertama, takunu nubuwatu fikum ma syaa Allahu an takunu summa yarfa'u Allahu idza syaa'a an yarfa'ha. Ini zaman yang pertama ataupun fasa yang pertama. Apa Nabi sebutkan? Turunnya kenabian kepada kamu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat juga zaman ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya zaman yang pertama ini adanya kenabian pada zaman kamu. Zaman itulah zaman Rasulullah masih ada, zaman para sahabat sedang mendengar hadis ni. Itu zaman yang pertama yang ulama sebutkan, yang ini adalah zaman wahyu. Zaman wahyu. Wahyu turun selama 23 tahun sahaja. 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Yang bermulanya dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan berakhirnya ayat yang terakhir wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, surah Al-Baqarah ayat 281. Kebanyakan kita akan merasakan, ustaz, bukan al-yawma akmaltu lakum ke yang ayat terakhir? Bukan. Yang itu ketika mana haji wida, Rasulullah berikan khutbah kepada para sahabat, situlah ayat itu turun. Dan surah yang kita sebutkan, surah Al-Baqarah ayat 281 tadi, 7 hari sebelum Rasulullah wafat. Mana dia menolak ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah, menolak, memperpendapat ayat itu adalah ayat terakhir. Makna 23 tahun ini wahyu turun, zaman yang kita katakan wahyu turun. Apa sahaja yang berlaku, maka Allah akan berikan penjelasan. Orang bergaduh pasal harta pusaka, turun ayat faraid. Orang bergaduh ataupun orang menyamakan anggota zahir isteri dengan mahramnya, turun ayat zihar. Apabila berlaku hutang sesama manusia, turun ayat hutang. Tuan-tuan nak ceritakan bahawa yang itu ialah zaman wahyu. Zaman yang mana kita katakan zaman orang taat betul, orang faham sungguh tentang agama. Tu zaman masa Nabi ada. Orang faham betul. Bila Nabi sebutkan tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia mencintai saudaranya sendiri seumpama dia mencintai dirinya. Bila Nabi sebutkan ini, orang faham betul. Orang betul-betul nak bersungguh-sungguh macam mana nak sayang saudaranya. Betul. Bagaimana Nabi didik, bagaimana Nabi tarbiyah para sahabat sehingga boleh betul-betul faham tentang agama. Tuan-tuan, bila cerita pasal infak, kita lihat Abu Bakar. Apa yang diinfakkan kepada Islam? Diinfakkan keseluruhan hartanya. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk isteri dan anak-anak kamu? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku hanya tinggalkan Allah dan Rasulnya saja.
Tuan-tuan, hebat. Para sahabat dia boleh faham Islam betul-betul. Nak ceritakan bahawa masa itu, zaman yang kita katakan orang betul-betul taat dengan Islam. Boleh infakkan keseluruhan hartanya. Kalau kita lah tuan-tuan, kan, RM1 pun bayar keluar tu. RM1 seminggu sekali boleh keluar RM1. Tapi nak ceritakan bahawa orang berinfak. Ada satu lagi kisah yang mana seorang lelaki datang berjumpa Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ada tak apa-apa makanan di rumah kamu? Aku belum makan lagi daripada pagi." Kata Rasulullah, "Wahai saudara, aku pun tak ada makanan." Tuan-tuan bayangkan, seorang pemimpin negara berkata, "Aku pun tiada makanan." Takkan Nabi nak bohong? Nabi bukan jenis bohong. Takkan Nabi nak bohong atas kepentingan dia sendiri? Tak. Nabi berkata begitu sebab betul-betul tak ada makanan. Kata Rasulullah, "Tak apa, kalau begitu mari ikut aku jumpa dengan para sahabat." Dia pun berjumpa dengan para sahabat. "Wahai para sahabatku sekalian, siapa yang boleh menjamu tetamu aku?" Lalu angkat seorang sahabat Ansar mengangkat tangan. Dia kata, "Saya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Wahai saudara, ikutlah sahabat Ansar ini pulang ke rumah." Dia pun pergi. Sahabat Ansar ini bawa balik lelaki ini tadi, bawa balik tetamu Rasulullah ini makan tanpa mengetahui apa yang ada di rumah. Allahu Akbar. Hebat ni tuan-tuan. Dia tak tahu apa yang ada di rumah. Tuan-tuan, dulu bukan macam sekarang. Sekarang kalau kita balik bersepah makanan dalam peti ais, buka aje masak. Dulu tak ada apa tuan-tuan. Nak makan roti pun belum tahu ada. Bayangkan betapa susahnya zaman Rasulullah, zaman para sahabat dulu. Balik ke rumah, dia pun berjumpa dengan isteri dia. "Wahai isteriku, ada tak apa-apa makanan di rumah untuk kita menjamu tetamu Rasulullah?" Kata isteri dia, "Wahai suamiku, rumah kita tiada makanan." Kalau kita lah, lain dah jawapan. Abang ni pandai-pandai bawa balik orang pasal apa? Rumah kita bukan ada makanan, dah pergi bawa dia keluar, kita lah. Tapi sahabat Ansar ini, isteri kepada sahabat Ansar ini tak berkata begitu. Tuan-tuan, hebatnya zaman tu. Bagaimana nak contohi? Cuba kita try dalami. Cuba dalami kisah ini. Dia kata, "Wahai suamiku, kita tak ada apa-apa makanan di rumah. Hanyalah ada makanan anak kita yang kecil. Cuma itu saja yang ada, makanan anak kita." Kata suami dia, "Wahai isteriku, kamu tidurkan anak kita dan kamu masakkan makanan dia. Sedang mana kamu menjamu ataupun memberikan makanan kepada tetamu Rasulullah, padamkan lampu supaya dia tidak mengetahui makanan apa yang dia makan." Tuan-tuan, hebat. Makanan anak dia sahaja yang ada, itu pun disuruh masak. Nak ceritakan bahawa bagaimana Nabi mendidik, mentarbiah para sahabat sehingga boleh berlaku begitu. Hebat tuan-tuan, terlalu hebat. Ini antara asbabun nuzul surah Al-Hajj ayat yang ke-9. Antara turunnya ayat itu disebabkan sepasang suami isteri ini mengejutkan, mengagumkan makhluk-makhluk yang ada di langit. Terkejut melihat perbuatan suami isteri ini tadi. Rasulullah dapat tahu perbuatan suami isteri tadi, dan akhirnya turun surah ini. Orang yang melebihkan orang lain, ni kita nak lihat bahawa bagaimana zaman itu manusia ataupun umat Islam taat kepada perintah Allah, taat kepada Islam.
Kita lihat ketika mana berhijrahnya Muhajirin dan Ansar. Muhajirin berhijrah pergi ke Madinah yang dibantu oleh orang-orang Ansar. Satu kisah, Abdul Rahman bin Auf dipersaudarakan dengan seorang sahabat Ansar. Nabi sebutkan, dia kata, wahai sahabatku, hari ini aku persaudarakan kamu dengan sahabat Ansar. Maka di situ yang kita lihat, dia betul taat kepada perintah Nabi SAW tadi tu. Sesiapa yang kita katakan belum sempurna imannya, selagi mana dia tidak mencintai saudaranya sendiri seperti mana dia mencintai dirinya. Tuan-tuan, telah dipersaudarakan Abdul Rahman bin Auf tadi dengan sahabat Ansar. Kata sahabat Ansar, wahai saudaraku, sekarang kita telah pun dipersaudarakan. Kata sahabat Ansar, aku tak sampai hati melihat kamu di dalam keadaan susah. Yalah tuan-tuan, berhijrah mana ada bawa apa-apa, selai sepinggang jalan. Tak ada pun kita nak katakan bawa baju, bawa makanan, tak ada. Terus jalan. Abdul Rahman bin Auf yang dulunya seorang kaya di Mekah, tinggalkan harta, berjalan terus pergi ke Madinah dalam keadaan sehelai sepinggang. Sampai di Madinah dipersaudarakan dengan sahabat Ansar. Kata sahabat Ansar, aku tidak sampai hati melihat kamu di dalam kesusahan. Wahai saudaraku, ambillah separuh daripada hartaku ini untuk engkau. Tuan-tuan, bagaimana Nabi mentarbiah para sahabat. Separuh harta itu dibagi. Bukan kata harta, wahai saudaraku, aku ada beberapa orang isteri. Ini canggih ni. Pilihlah satu. Tuan-tuan, pilih. Bukan aku bagi. Kalau aku bagi, lain sikit lah bagi dia. Tapi ni pilih. Kau pilihlah. Kalau kita lah pilih, tuan-tuan, kan? Yang 18 tahun kita ambil tu, menung kawan tu, pandai kau ya, kata dia, ambil yang 18 tahun. Tapi nak ceritakan apa lagi satu, tuan-tuan, nak bagi tahu. Orang selalu sebut poligami. Poligami ini bukan nak cerita pasal poligami, nak cerita saja. Ceritalah tu kan. Nak bagi tahu apa? Rasulullah dia tak bawa poligami. Sebelum zaman Rasulullah ada poligami dah. Tapi poligaminya bukan 4, lebih. Ada yang kahwin 10, tengok pada dia sendiri. 15, 20 orang pun ada. Sampai tak kenal isteri dia tu. Pergi ke pasar, ni isteri siapa ni? Isteri awak lah, kata dia. Tak ingat. Tak kenal sebab terlalu ramai. Bayangkan tuan, tu zaman jahiliah dulu. Nak ceritakan bahawa Rasulullah dia tak bawa poligami. Rasulullah diutuskan, baru Allah turunkan ayat Quran, fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Kawinlah dengan perempuan itu 2, 3 atau 4 orang sahaja. Bukan 2 tambah 3 tambah 4, 9 jadi nanti. 2 orang atau 3 orang atau 4 orang. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu merasakan kamu tidak boleh berlaku adil, maka seorang cukup. Ni barulah kita katakan Islam bawa poligami yang sebenar. Dulu tak, dulu punya banyak, berbelah-belah bini pun ada. Nak ceritakan bahawa bukan Rasulullah bawa poligami, dulu lagi ada dah. Nak ceritakan bahawa sahabat Ansar ini tadi suruh memilih. Wahai saudaraku, pilihlah daripada salah seorang isteriku ini. Pasal isteri dia pun ramai. Pilihlah untuk buat peneman kamu di sini. Tuan-tuan, sahabat Muhajirin ini tadi bukan jenis yang suka mengambil kesempatan, tak. Dia kata, aku tak nak semua ni. Kalau kamu simpan harta kamu, kamu bawa balik isteri kamu, aku tak nak. Kamu tunjukkan aku di mana pasar, aku nak pergi cari sendiri. Tuan-tuan, ini hebat. Abdul Rahman bin Auf, dia berniaga di pasar Madinah sehingga menjadi orang yang kaya balik di Madinah. Itu cerita lain, bagaimana nak mendapatkan perniagaan yang maju. Boleh juga contohi pada Abdul Rahman bin Auf ni. Hebat. Setiap apa yang dilakukan semua berjaya.
Tak ada pun kita katakan benda-benda yang kita kata apa, semuanya halal belaka, semua berkat. Tak ada pun dalam keadaan yang menipu, tak ada, semua jujur belaka. Itu yang sebabkan modal yang dia buat tu dia pusing, modal yang berkat, sehingga dia menjadi orang yang kaya lagi. Ini zaman yang pertama Nabi sebutkan adanya kenabian di zaman kamu, zaman yang pertama. Sehinggalah Nabi sebutkan tadi, Allah mengangkat zaman ini juga dengan kehendak Allah SWT. Maka Nabi diwafatkan ketika mana umurnya 63 tahun. 63 tahun Nabi diwafatkan, habis zaman pertama. Nabi sebutkan lagi zaman yang kedua. Tuan-tuan, Nabi tak wafat lagi ketika ni, tapi Nabi sebutkanlah zaman kedua, zaman ketiga, zaman keempat. Nabi sebutkan zaman yang kedua, summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fatakunu ma sya'allahu an takunu summa yarfa'ullahu idza syaa'a an yarfa'aha. Zaman yang kedua ini Nabi sebutkan, kemudian diturunkan khalifah yang berlandaskan manhaj Nabi juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat juga zaman ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Zaman yang kedua ini tuan-tuan, yang disebutkan oleh Nabi SAW, zaman yang mana khalifahnya berlandaskan manhaj Nabi, seolah-olah Nabi masih ada, seolah-olah Nabi masih ada. Nabi wafat dah, tetapi khalifah ketika itu memerintah negara seolah-olah Nabi ada. Jalannya, manhajnya ialah manhaj nubuwah, manhaj Nabi. Dalam satu hadis yang lain, Nabi sebutkan khilafatu ummati 30 sanah. Khalifah umatku ini 30 tahun sahaja. Tuan-tuan, ulama kaji dan ulama kira 30 tahun zaman pemerintahan selepas wafat saja Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah yang pertama. Dia memerintah selama 2 tahun lebih saja. 2 tahun lebih, sangat singkat, dan sibuk dengan keurusan kenegaraan ketika itu. Kita kata apa? Memerangi orang yang murtad, tak nak bayar zakat, nabi palsu, sibuk dengan urusan sebegitu. Dan akhirnya Allah matikan juga Sayyidina Abu Bakar ketika mana umurnya 63 tahun. Sebelum matinya Abu Bakar menyebutkan tentang siapa yang nak ganti aku untuk menjadi khalifah. Diberikan nama Sayyidina Umar Al-Khattab. Lalu Sayyidina Umar pun menjadilah khalifah yang kedua. Dia memerintah negara Islam selama 10 tahun. Tuan-tuan, yang kita katakan zaman Sayyidina Umar ini zaman yang betul-betul meluas Islam, terlalu luas. Umar, kita pun tahu dia bengis, orang pun takut nak dekat, bengis dia kan. Ketika mana sebelum masuk Islam dia pun sampai nak pergi, kita katakan, bunuh adiknya sendiri. Mula-mula nak pergi bunuh Rasulullah. Kata seorang sahabat, wahai Umar, kamu nak pergi mana? Aku nak pancung kepala Muhammad. Kata sahabat tadi, wahai Umar, pasal apa kamu nak pancung Muhammad? Lebih baik kamu pancung adik kamu sendiri, pasal adik kamu telah pun ikut Muhammad. Dia pun terkejut, patah balik pergi ke rumah adik dia. Masuk ke dalam rumah adiknya, dia terdengar ayat Quran yang dibaca oleh adik. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Baca panjang. Dia terdengar, dia kata, wahai adikku, apa yang kamu baca tu? Tapi sebelum tu dia dah tampar lah dari adik dia. Dia dah tampar adik dia nak. Waktu tu dalam ada 3 orang. Adik dia, suami dia, dan seorang lagi lelaki yang mengajar di Quran. Khabbab nama dia. Khabbab ni menyuruh bawah meja sebab takut Umar lempang muka dia. Inilah Umar kan bengis, orang pun takut dengan dia. Kemudian dia tanya pada adiknya, awak baca apa tu?
Dia kata, saya baca Quran, bagi aku tengok. Tak boleh, abang kotor, pergi mandi, bersihkan badan dulu. Dia pun selesai bersihkan badan, dia pun berikan kepada Umar ayat Al-Quran tadi. Dulu tak ada Quran lagi begini, dia hanya tulis di atas kulit-kulit saja, kulit-kulit binatang, kulit-kulit pokok. Ditulis dan diberikan, dibaca Toha ma anzal ala sampai ayat yang ke-14, dan tak sedar air matanya telah pun mengalir. Tak sedar. Tuan-tuan, ini Quran. Quran kita katakan bukan perkataan biasa, tak. Dia boleh melembutkan hati seseorang, boleh melembutkan hati seseorang bila dia mendengar bacaan Quran. Kita dengar pun tuan-tuan, kalau kita tengok tarawih, macam-macam imam datang daripada luar negara ada, daripada masjid lain ada datang dengar tarawih tuan-tuan, Masya Allah, sedap. Kita pun kalau boleh janganlah 20 rakaat, biar lebih gitu. Sebab seronok dengar bacaan Quran, boleh menenangkan jiwa. Umar bila dengar ayat ini, lepas dia baca dan akhirnya mengalir air mata, dia berkata kepada adiknya, wahai adikku, tunjukkan aku di mana Muhammad, aku nak ikut dia. Keluar balik Khabbab daripada bawah meja tadi tu, dia kata, Muhammad dekat rumah Al-Arqam, Abi Al-Arqam. Dia pun pergi. Dia pergi di rumah Al-Arqam tadi ini, orang pun tengok dalam keadaan yang berjaga-jaga, semua lindungi Rasulullah ketika itu di rumah. Masuk berhadapan dengan Rasulullah, dia pun bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan kau Muhammad pesuruh Allah. Masuk Islam. Itu pun berkat doa daripada Rasulullah sendiri. Wahai Tuhanku, kata Rasulullah, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang Umar ini, Umar Al-Khattab, dan satu lagi Umar. Allah memilih Umar untuk masuk ke dalam Islam. Nak ceritakan zaman pemerintahan Umar ini sangat meluas Islamnya, hebat, sangat luas. Dan ketika mana 10 tahun lebih memerintah, akhirnya dia dibunuh oleh seorang lelaki yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Ketika mana Sayyidina Umar sedang sembahyang subuh, ketika mana Sayyidina Umar sedang sembahyang subuh, dia ditikam di belakang perut Sayyidina Umar tadi tu. Tapi bukan Sayyidina Umar saja ditikam, ada lagi beberapa orang yang ditikam di belakang. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini dia menikam badan Sayyidina Umar hingga terburai perutnya, rebah dia, rebah dan jatuh pengsan seketika. Yang lain di belakang sedang mengejar Abu Lu'lu'ah, dia tak dapat lari, akhirnya dia bunuh diri dia sendiri, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Tuan-tuan boleh tengok kuburnya, orang ra'i sungguh, nak pula orang Syiah, ra'i sungguh kubur Abu Lu'lu'ah tadi. Dia kata, kamulah perwiraku sebab membunuh Sayyidina Umar. Tuan, rebah Sayyidina Umar, kemudian ke depan Abdul Rahman bin Auf menjadi imam menggantikan Sayyidina Umar. Disegerakan sembahyang dan akhirnya diangkat kepada Umar tadi itu. Orang pun kejutkan Umar dalam keadaan perutnya terburai. Sedar saja Umar, apa yang keluar daripada mulut dia, wahai sahabat, kamu dah sembahyang belum? Allah, itu yang keluar dulu. Dia tak tanya apa jadi tadi. Kamu dah selesaikan sembahyang belum? Kata sahabat, dah, Abdul Rahman menggantikan kamu menjadi imam. Ditanya, siapa yang membunuh aku tadi? Siapa yang menikam aku tadi? Kata sahabat, seorang lelaki daripada Majusi. Dia kata, alhamdulillah, syukur, bukan orang Islam yang membunuh aku. Al-Majusi tak buat gitu dia. Itu memang doa dia. Doa Umar, dia minta mati syahid ataupun berjihad di jalan Allah di Madinah. Kata anak Umar, dia kata, wahai ayahku, di Madinah punya hebat, macam mana boleh datang serangan ataupun berperang? Allah tahu kerja dia, aku cuma doa saja. Jadi sungguh mati syahid dalam keadaan di setengah sembahyang.
Ketika mana sedang terburai, dia pun panggil anak dia, wahai anakku, tolong ambilkan aku air. Tolong ambilkan aku air. Kata Abdullah anak dia, wahai bapakku, tadi kami dah beri dah kamu air, tapi air itu keluar balik daripada perut kamu. Dia kata, wahai Abdullah, aku nak air bukan sebab aku nak minum. Aku nak berwuduk, aku belum habis sembahyang lagi. Yang kita sebutkan bagaimana Rasulullah mentarbiah para sahabat, solat yang utama. Hebat. Akhirnya Allah pun angkat Sayyidina Umar. Tapi sebelum Sayyidina Umar dimatikan, dia menyebutkan 6 nama untuk menjadikan calon-calon khalifah yang ketiga. 6 nama yang disebutkan oleh Sayyidina Umar untuk menjadikan calon khalifah yang ketiga. 4 orang tarik diri. 6 nama, 4 orang tarik diri. Tuan-tuan, ni jawatan bukan kerani ni. Ni bukan pion ni. Khalifah. 4 orang tarik diri. Bayangkan tuan-tuan. Kalau kita lah nama dicalonkan, kita lagi suruh orang undi. Undi saya ya, nanti saya akan berikan sesuatu. Kita lah kita. Tapi para sahabat, nama dicalonkan untuk menjadi khalifah, aku tak nak. Aku takut aku tidak berlaku adil, aku tarik diri. Tinggal 2 orang saja nama, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Dibuat undian, akhirnya Sayyidina Uthman yang dipilih untuk menjadi khalifah yang ketiga. Sayyidina Uthman memerintah selama 12 tahun. 12 tahun. Panjang. Sayyidina Umar tadi pun meninggal dalam usianya 63 tahun. Sayyidina Uthman akhirnya dia memerintah. Sayyidina Uthman sifat dia agak lembut sedikit. Dia tak tegas seperti Umar, lembut. Dia bukan tegas seperti Umar, lembut. Situlah orang mula, tapi bukan orang kawan-kawan sahabat besar, tak. Ini yang orang-orang cuba merosakkan Islam. Nak pula seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang masuk Islam, nak memporak-perandakan Islam. Dia cuba buat fitnah. Ni kita ringkaskan. Dia cuba buat fitnah kepada Sayyidina Uthman. Dia mengatakan Sayyidina Uthman ini memberikan jawatan-jawatan hanya kepada keluarganya sahaja. Sayyidina Uthman ini mengambil harta-harta rakyat. Sayyidina Uthman ini membakar mushaf. Tuan-tuan, di fitnah bukan di Madinah, di luar. Di Kufah, di Basrah, di Mesir, di luar daripada Madinah. Cerita ni tak sampai lagi pada Uthman, tapi dah tersebar di luar negara. Di luar bukan para sahabat besar, tak, semua kecil-kecil yang kita sebutkan jenis yang ikut-ikut je. Kan kita kalau tak tahu cerita, orang cerita pada kita, ya ke, kita pun hentam, padahal tak tahu asal atas macam mana. Tu kita sama. Benda tu berlaku dah zaman Sayyidina Uthman. Orang mula berceritakan pasal Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman bukan berikan kepada keluarganya, tak, orang fitnah saja. Yang berikan jawatan gubernur itu Rasulullah sendiri, dan dia berterusan sehingga zaman Sayyidina Uthman. Bukan Sayyidina Uthman yang milih. Sayyidina Uthman tak ambil harta rakyat, gajinya pun dia tak sentuh. Tuan-tuan, Sayyidina Uthman seorang yang kaya, apa lagi dia nak tentang harta? Dia seorang yang kaya. Dia yang membeli telaga untuk manusia minum. Dia yang membesarkan Masjid Nabawi itu. Apa lagi yang dia nak? Semua dia ada. Dia bukan bakar mushaf. Satu hari dia mendengar seorang lelaki yang membaca Quran, agak tersilap sedikit disebabkan logat yang berlainan. Dia takut akan datang orang akan baca Al-Quran menjadi salah disebabkan tulisan tadi itu. Akhirnya dia kumpulkan balik seluruh Al-Quran yang ada, dia bakar, dan dia buat satu mushaf sahaja yang dipanggil Resam Utsmani. Satu tu je ada, yang lain-lain semua dibakar atas tujuan tak nak orang baca salah. Itu
Zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dulu ada Quran, tapi belum disusun lagi, dikepilkan saja, kumpulkan. Zaman Sayyidina Uthman baru dicantikkan seperti sekarang Al-Quran dia. Dan dulu pun Al-Quran dia bukan ada baris, titik, ada sekarang macam-macam color, ada merah, ada biru, ada tak, ni lagi canggih lah sekarang. Orang pun tak payah belajar dah hukum, tengok biru saja idgham lah tu kan. Kalau berbanding dulu tak ada. Kalau tanwin tu, kalau dia sengit kita tahu dah, kena dengung kan. Kalau dulu tak ada, semua sama je, ni idgham ke ikhfa ni kata. Kena belajar dulu punya, belajar lagi seronok lah daripada sekarang. Sekarang Quran kita dah canggih, semua dah tahu, dah ada dah dalam tu susunan-susunan dia. Nun yang tak ada tanda mati kena dengung, macam-macam. Quran dibuat nak bagi apa? Nak bagi memudahkan orang baca Quran, tu saja tujuan dia. Dan akhirnya kita sambung balik, yang mana orang-orang semua dah menfitnah ataupun dah sebarkan cerita tentang Sayyidina Uthman ini tadi. Ringkaskan cerita tuan-tuan, pemberontak-pemberontak yang marah kepada Sayyidina Uthman ini, dia masuk ke Madinah, dia kepung rumah Sayyidina Uthman. Tuan-tuan, dikepung rumah Sayyidina Uthman, apa tujuan? Dia nak membunuh Sayyidina Uthman. Tuan-tuan, ni bukan orang lain ni, orang Islam sendiri yang tak puas hati dengan Sayyidina Uthman. Tapi dia orang tak tahu cerita sebenar, tak tahu pun apa yang berlaku, dia dihasut saja. Dan sebelum daripada itu adalah, kita katakan, surat-surat yang sampai. Ada yang kata surat tu daripada Sayyidina Ali, ada surat tu daripada Zubair, ada surat daripada Talhah. Surat tu semua surat palsu, semua palsu. Dia mengatakan suruh datang ke Madinah untuk memberontak Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman waktu tu dia tahu dah dia akan dibunuh. Dia bukan tahu mati dia bila, dia merasakan seolah-olah dia akan dibunuh nanti. Waktu di dalam rumah, hari itu dia berpuasa, dan ketika mana dia duduk dalam rumah, dia sedang membaca Al-Quran, orang pun pecah masuk rumahnya dan dia membunuh Sayyidina Uthman. Terpercik darah di mushaf Quran. Tak salah orang simpan lagi Quran tu kot. Nak ceritakan bahawa Sayyidina Uthman mati dibunuh oleh orang-orang Islam sendiri. Ni yang sejarah yang pertama. Kita tak sebutkan Sayyidina Uthman tadi ni memerintah tak bagus, tak. Sayyidina Uthman memerintah bagus, tetapi Nabi sebutkan dah akan ada satu tembok yang akan musnah, tembok fitnah yang akan datang. Fitnah yang akan datang selepas jatuhnya tembok Islam. Itu je Nabi sebutkan. Yang tahu hadis ini Huzaifah Al-Yamani. Dia tahu sulit tembok tu apa. Sayyidina Umar tanya kepada Huzaifah, wahai Huzaifah, adakah zaman aku ini zaman fitnah? Kata Huzaifah, bukan, kamu pintunya. Pintu mana habis saja ataupun matinya Sayyidina Umar, bermulalah zaman fitnah. Memang berlaku betul. Wafat saja ataupun mati saja Sayyidina Uthman, waktu berlakunya pembunuhan, sahabat-sahabat besar semua tak ada di Madinah, semua pergi melakukan haji. Waktu itu musim haji di Mekah, tak ada, sahabat besar semua tak ada. Yang pemberontak ni tadi pun sebenarnya nak pergi ke Mekah, tetapi dia singgah ke Madinah nak pergi membunuh Sayyidina Uthman. Tu akhirnya baliklah para sahabat-sahabat ni tadi, dia mendengar bahawa Sayyidina Uthman telah pun dibunuh. Berlakulah huru-hara di Madinah. Khalifah kena bunuh, mesti akan berlaku huru-hara. Nak cari siapa pembunuhnya tak tahu, sebab terlalu ramai. Pemberontak bukan seorang, ramai. Dan yang membunuh Sayyidina Uthman itu bukan di luar, di dalam rumah tak nampak siapa yang bunuh. Jadi nak cari siapa pembunuh Sayyidina Uthman agak payah. Lalu kata penduduk-penduduk Madinah, wahai Ali, kamu mesti menjadi khalifah yang keempat. Kamu mesti jadi khalifah, sebab kita tak ada khalifah sekarang. Kata Ali, aku tak nak. Aku tak nak jadi khalifah.
Sebab kita belum mendapatkan siapa yang membunuh Sayyidina Osman. Dia kata, wahai Ali, kalau kamu tak nak jadi khalifah, kami akan isytiharkan perang di Madinah. Sampai gitu sekali. Kami akan isytiharkan perang. Akhirnya Ali pun terpaksa memikul tanggungjawab sebagai khalifah yang keempat. Ali memerintah selama 5 tahun sahaja. Sayyidina Osman tadi meninggal pada usianya 82 tahun. Sayyidina Ali memerintah 5 tahun. Dan waktu itu mereka mencari siapa pembunuh, sambil berusaha mencari siapa pembunuh Sayyidina Osman, tapi tak dapat. Akhirnya berita ini terdengar terdengar ke telinga isteri Rasulullah, Sayyidatina Aisyah. Orang pun rujuk pada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimana kita nak mencari pembunuh Sayyidina Osman? Kata Aisyah, kita mesti keluar mencari pembunuh Osman. Tuan-tuan, Ummul Mukminin keluar, berapa ratus ribu orang yang di belakangnya ikut, terlalu ramai, keluar pergi mencari pembunuh Osman. Berita ni pun dapat kepada Ali. Ali pun tahu Aisyah keluar. Ali pun siapkan semua tentera-tentera dan sahabat-sahabat lain ikut. Kata sahabat lain, wahai Ali, tak payahlah pergi. Anak kepada Sayyidina Ali pun kata, Hasan, wahai bapakku, tak payah keluarlah, ini akan menimbulkan fitnah. Tuan-tuan, khalifah takkan nak bagi Ummul Mukminin keluar jauh-jauh buat apa? Di Kufah sana. Dia keluar jauh sampai ke sana. Takkan aku nak biarkan aku sebagai khalifah. Aku bukan nak berperang, cuma aku nak tanya, kenapa, apa buat kat sini. Sampai di sana, akhirnya berjumpalah kumpulan Ali dan kumpulan Aisyah berbincang. Wahai ibu, buat apa kamu di sini? Kata Aisyah, aku nak mencari pembunuh Sayyidina Osman. Dia kata, wahai ibu, Ali pun nak mencari pembunuh Sayyidina Osman, tapi bagaimana caranya? Kata Aisyah, kalau benar Ali ingin mencari Sayyidina Osman, maka kami akan duduk di bawah Ali, kami akan bersama-sama dengan Ali. Akhirnya berehatlah mereka di situ. Ali di belah kanan, Aisyah di belah kiri. Tuan-tuan, malam tu berlaku satu peristiwa. Pemberontak datang menyerang kedua-dua kumpulan ini. Setengah menyerang Ali, setengah menyerang Aisyah. Apabila diserang Ali, Ali berkatakan, Aisyah telah tipu kita, kita telah diserang. Aisyah pula kata, Ali telah tipu kita, kita telah diserang. Akhirnya berlakulah pertempuran yang sangat dahsyat, yang meragut ribuan nyawa, yang dipanggil sebagai Perang Jamal. Perang Jamal. Tuan-tuan, meragut ribuan nyawa, yang mana sahabat besar terbunuh ketika itu, yang berada di sebelah Aisyah ketika itu, Zubair Al-Awwam dan Talhah bin Ubaidillah, dua-dua mati terbunuh pada perang itu. Apabila matinya Zubair Al-Awwam, peperangan terberhenti seketika. Ali pun berhenti. Orang yang membunuh Zubair mengatakan kepada Ali, wahai Ali, gembiralah kamu, aku telah bunuh musuh kau. Kata Ali, ubashiruka bin nar, aku berikan khabar kamu tentang neraka. Orang yang bunuh Zubair ni tadi, apa ni Ali? Aku telah bunuh musuh kau, kenapa neraka pula dekat aku? Sebab aku pernah mendengar kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap daripada Rasul ada pengawalnya. Pengawal aku ialah Zubair Al-Awwam. Wahai Ali, jika kamu lihat sesiapa yang membunuh Zubair, berikan khabar neraka kepadanya. Tuan-tuan, yang bunuh Zubair ini tadi semua jenis yang tak dengar, kita tak kenal, kecil-kecil, yang jenis ikut je. Maka berhentilah peperangan tersebut disebabkan terbunuhnya dua sahabat besar. Dua-dua sahabat ini yang Nabi telah sebutkan jaminan syurga bagi mereka, antara 10 orang tadi, Zubair Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah. Berhenti dan akhirnya balik ke tempat masing-masing. Tuan-tuan, disebutkan di sini dua-dua ahlul bait. Ali menantu Nabi, Aisyah
isteri Nabi. Tak boleh nak salahkan sesiapa. Tuan-tuan, Syiah gunakan cerita ini untuk pesongkan kita. Ini pun pesanan. Mana tahu nanti dia akan datang pada kita, kita pun tak tahu. Dia gunakan cerita ini untuk masukkan kita ke dalam Syiah dia. Dia kata Aisyah lah salah, Absal nak keluar jauh-jauh, dia akan cerita begini. Ali lah yang betul, dia khalifah, dengarlah kata Ali, dia akan salahkan Aisyah. Ini Syiah. Tapi kita sebutkan di sini, dua-dua dah dijamin syurga. Tak boleh nak salahkan siapa-siapa. Ni sekadar cerita saja dan sejarah bagaimana dia berlaku. Syiah bermula. Ini semua yang dipelopori ataupun dirancangkan oleh tadi yang kita sebut Abdullah bin Sabah tadi, seorang Yahudi yang masuk Islam ketika zaman Sayyidina Uthman tadi, yang sengaja nak merosakkan Islam. Akhirnya balik, dan berlaku lagi satu peperangan yang kedua di antara Ali dan Muawiyah. Muawiyah gubernur di Syam. Muawiyah adalah gubernur di Syam. Muawiyah tak nak bai'ah Ali menjadi khalifah. Kata Muawiyah, aku tak akan bai'ah Ali menjadi khalifah selagi mana dia tidak dapatkan pembunuhnya Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman dan Muawiyah sepupu. Sebab tu dia tak nak bai'ah Ali, sepupu dia. Kenapa Ali tak cari siapa pembunuh sepupuku? Dia sepupu aku. Aku takkan bai'ah Ali selagi mana dia tak mencari siapa pembunuhnya. Akhirnya berlakulah satu lagi pertempuran dan peperangan yang dipanggil sebagai perang Siffin. Tuan-tuan, ini juga disebutkan dua-dua sahabat Nabi. Ali menantu Nabi, Muawiyah sahabat Nabi, juga tak boleh salahkan sesiapa. Ini juga Syiah pakai untuk menarik kita masuk dalam Syiah. Dia kata Muawiyah lah salah, dia akan cerita begitu. Dan ringkaskan cerita, akhirnya Ali pun dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam pada ketika usianya 63 tahun. Tuan-tuan, ulama kira daripada zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Ali, genap 30 tahun. Yang kita sebutkan tadi, Nabi sebutkan khilafatu ummati salasuna sana. Khalifah umatku hanya 30 tahun saja. Ini zaman yang kedua yang Nabi sebutkan, khilafatun ala minhajin nubuwah, khalifah yang masih lagi berlandaskan manhaj Nabi, seolah-olah Nabi ada sedangkan Nabi telah wafat. Ini yang dipanggil dengan khulafa ar-rasyidin, yang masih lagi berlandaskan Islam. Yang ketiga Nabi sebutkan, summa takunu mulukan a'adhan fayakunu masya'allahu ayyakunu summa yarfa'allahu idza sya'a ayyarfa'ha. Kemudian diturunkan pemerintahan yang mengancam manusia dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat juga zaman ketiga ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mulukan a'adhan, yang mengancam manusia. Apa maksud dia? Maksud dia pemerintahan yang diberikan kepada warisnya. Habis saja zaman Sayyidina Ali, ada riwayat mengatakan yang ganti Sayyidina Ali sekejap Sayyidina Hasan, anak dia, tapi sekejap saja, 6 bulan, dalam keadaan yang masih lagi huru-hara. Akhirnya dilepaskan jawatan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang berperang dengan Sayyidina Ali tadi. Muawiyah bin Abi Sufyan akhirnya ditubuhkan kerajaan yang baru, kerajaan Bani Umayyah. Sini bermulanya. Tuan-tuan, zaman ketiga ini bukan Umayyah saja, banyak. Kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah, kerajaan Fatimiyah, kerajaan Turki Utsmaniyah. Zaman ini tamat ketika mana jatuhnya kerajaan Turki Utsmaniyah. Kerajaan Turki Utsmaniyah baru je jatuh. Baru je. Bila? 1924. Tak sampai 100 tahun lagi. 1924.
Tapi nak ceritakan di sini, zaman yang ketiga, zaman yang diberikan. Orang masih lagi berlandaskan manhaj Nabi, tapi sekejap-kejap manhaj Nabi, sekejap-kejap zalim. Kejap-kejap manhaj Nabi, kejap zalim balik. Tu zaman yang ketiga ni. Dia bukan 100% berpegang kepada manhaj Nabi, tak. Zaman ini juga yang kita katakan zaman hebat. Muawiyah bin Abi Sufyan mati, akhirnya digantikan dengan anaknya Yazid bin Muawiyah, yang ketika mana zaman Yazid ini cucu Rasulullah dibunuh Hussein di Karbala, yang dipenggal kepalanya zaman Yazid. Tapi bukan salah Yazid. Ini pun Syiah buat cerita juga macam-macam, tuan-tuan. Bila kita lihat sejarah, Syiah dia memesongkan cerita dan akhirnya dia menyalahkan para sahabat yang lain. Tak. Kita berlapang dada saja. Kebenaran hanya kepada Allah. Kita nak tahu sejarah saja. Kita berpegang kepada kita punya akidah, iktikad kita, teruskan. Nak ceritakan sejarah yang kita sebutkan di sini, zaman yang ketiga lepas Muawiyah bin Abi Sufyan diberikan kepada anaknya, kemudian diberikan kepada cucunya, sambung. Tapi pada awalnya dia memang berlandaskan manhaj Nabi. Kemudian zalim semula. Kemudian kita sebutkan tadi, zaman kerajaan Bani Umayyah, ada satu khalifah yang hebat, Umar bin Abdul Aziz. Cicit kepada Umar bin Al-Khattab, tegas. Umar bin Abdul Aziz ni pun dia tak nak jadi khalifah. Orang lantik dia menjadi khalifah, pingsan dia. Bayangkan tuan-tuan, menjadi pemimpin, pingsan dia. Dia pun himpunkan, lepas nama dah dicalonkan, dihimpunkan semua rakyat-rakyat. Dia kata, wahai sekalian rakyatku, kamu telah pun melantik aku menjadi khalifah. Kini aku meletakkan jawatan, kamu carilah khalifah yang lain. Tuan-tuan bayangkan, itu jawapan dia. Umar bin Abdul Aziz hebat. Orang semua tak nak. Orang semua nak Umar juga menjadi khalifah. Dia memerintah 2 tahun lebih saja. Akhirnya dia diracun oleh seorang lelaki, mati dia. Umar bin Abdul Aziz. Kemudian zalim semula. Orang dah mula goyang, Islam ni dah mula goyang zaman yang ketiga. Tapi naik balik dengan zaman yang seterusnya. Zaman yang ketiga dia jugalah kerajaan Bani Abbasiyah, adanya Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan ataupun tentera yang hebat, yang banyak menakluk negara-negara, yang membuka balik Baitul Maqdis, yang berperang dengan tentera salib, menang Islam. Hebat. Tu yang kita katakan adanya zaman kegemilangan Islam lagi pada zaman yang ketiga, Salahuddin Al-Ayyubi. Zaman yang seterusnya jatuh balik, zalim balik, naik balik zaman Turki Osmaniyah, Sultan Muhammad Al-Fatih. Bisa dengar kan? Yang Nabi sebutkan, la tuftahannal Qastantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaish zalikal jaish. Kota Konstantinopel itu nanti akan dibuka semula. Tenteranya, pemerintahnya adalah sebaik-baik perintah, tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Tuan-tuan, orang dengar hadis ni, orang cuba nak pecahkan ataupun nak menakluk kota Konstantinopel. Tapi boleh tak? Tak boleh. Zaman yang kita katakan boleh, layak, ialah zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Bagaimana dia buat, itu cerita lain, panjang ceritanya. Tapi orang berlumba-lumba nak takluk kota Konstantinopel. Bukan senang. Kalau senang zaman lain dah pecahkan tembok dia. Tapi yang pecahkan tembok dia adalah Sultan Muhammad. Dia ada rahsia di sebalik penaklukan itu. Sebelum zaman Sultan Muhammad Al-Fatih pun, bapaknya Sultan Murad cuba juga takluk, tak dapat. Cuba nak pergi takluk kota Konstantinopel, tapi tak boleh. Sahabat Sultan Murad ni kata, wahai Sultan, bukan kamu yang akan buka kota Konstantinopel itu. Yang akan buka kota Konstantinopel itu ialah anak kamu dalam boyan tu, Sultan Muhammad. Waktu ni belum lagi nama Al-Fatih keluar, belum lagi. Sultan Muhammad je baru. Selepas daripada itu, bila dia dengar, Sultan Murad bapak dia dengar, anak dia yang akan buka, barulah dipanggil anak dia Al-Fatih, yakni pembuka. Dipanggil Al-Fatih, Al-Fatih, Al-Fatih. Ini pun tips
Yang mana kita katakan kita nak jadikan anak kita sebagai apa? Dia latih anak dia supaya menjadi pembuka kota Konstantinopel tu. Akhirnya dididik dengan baik, dididik dengan bagus, dia boleh pecahkan tembok kota Konstantinopel itu. Hebat zaman Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Zaman lain, zaman ini juga zaman yang ketiga adanya Sultan Nuruddin Al-Zanki di Madinah. Hebat, sultan yang mana boleh bermimpi dua orang lelaki yang nak mencuri jasad Nabi. Bisa dengar ni? Dia bermimpi jumpa dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai sultan, tolong selamatkan jasadku daripada dua orang lelaki ini. Dalam mimpi itu gambarkan dua orang muka ni, jelas. Celik saja daripada mimpi, dia pun pergi mencari siapa dua orang. Nak mencari bukan senang, ramai penduduk Madinah ni. Akhirnya disuruhkan pembesar-pembesar lain, wahai pembesar-pembesarku, buatkan satu keramaian supaya semua orang penduduk Madinah boleh datang. Aku nak mencari lelaki yang ada di dalam mimpiku ini. Dia pembuat. Semua orang Madinah datang. Seorang-seorang dilihat, tak jumpa. Sehingga orang semua balik dah, tak jumpa juga. Akhirnya dia tanya pembesar, wahai pembesar, ada tak lagi orang yang tak datang? Dia kata ada dua orang yang tak datang. Dua orang yang alim, yang faqih dengan agama, ulama, syekh, yang berada di satu rumah. Dia kata, bawakan aku pergi ke rumah tu, aku nak jumpa dengan dua orang ni tadi. Dia pun bawa masuk ke dalam rumah. Masuk saja ke dalam rumah, dia lihat dua orang itulah gambaran yang Nabi gambarkan dalam mimpi dia. Tapi dia hairan, kenapa Nabi kata suruh selamatkan jasadnya daripada dua orang ini, sedangkan dua orang ini orang alim. Masuk ke rumah, penuh kitab dalam rumah. Kita pun terbiak biji mata tengok banyaknya kitab. Syekh betul ni. Dia lagi hairan, mengapa Nabi suruh selamatkan jasad. Akhirnya dia berjalan dalam rumah, lihat sekeliling. Dia terpijak satu papan di bawah kakinya. Kemudian dia buka. Dia masuk ke dalam, dengan pembesar-pembesar masuk ke dalam lorong tersebut. Rupanya lorong itu menuju ke makam Rasulullah. Sedikit saja lagi nak sampai ke makam Rasulullah. Rupanya dua orang syekh ini bukanlah orang Islam. Dia orang Nasrani yang nak mencuri jasad Rasulullah. Tuan-tuan, sikit lagi. Ini kuasa Allah. Nak ceritakan zaman yang ketiga ini, adanya pemerintahan yang zalim, adanya pemerintahan yang masih lagi berlandaskan manhaj Nabi. Sehinggalah jatuh, kita sebutkan tadi, zaman Turki Osmaniyah 1924. Yang mana pemerintahan ketika itu ialah, siapa pula nama lupa dah, Mustafa Kamal Atatürk. Pernah dengar kan? Mustafa Kamal Atatürk yang juga cuba untuk memesongkan Islam. Dia cuba tukar Islam ni. Dia kata, okey, Islam, awak Islam boleh pakai tudung tetapi pakai skirt. Gitu. Dia cuba tukar. Orang lelaki dan orang perempuan selepas keluar masjid, dia mesti menari-nari sama-sama di luar. Ini semua ditukar. Azan bahasa Turki, rasa sampai sekarang ada kot. Masih lagi azan, tapi tak semualah. Sebab ada masih lagi tertinggal di kesan sejarah daripada Mustafa Kamal Atatürk. Dia cuba tukar Quran, ditukarkan bahasa Turki, sampai ada yang mengakukan dia itu sebagai Tuhan. Ini lagi dahsyatlah. Akhirnya Allah matikan dia pada tahun 1938. Tapi dia tak mati terus. Orang yang zalim, orang yang betul-betul kufur kepada Allah, Allah sengaja lengahkan kematian dia. Pasal azab tu sama terjadi kepada Mustafa Kamal Atatürk. Abraha yang nak langgar Mekah Kaabah tu, Allah tak matikan dia terus. Burung ababil yang datang bawa sijil batu daripada neraka, memusnahkan semua tentera-tentera bergajah. Abraha pun kena, tapi dia tak mati terus. Dia sempat lari
dalam keadaan tangan terkulai, kaki terkulai. Memang Allah sengaja azabkan dia dulu, akhirnya dia mati. Namrud yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, Allah tak matikan dia terus. Allah masukkan seekor nyamuk dalam kepala dia. Nyamuk tu pun main dalam otak dia, dia pun pening ke, mati. Mustafa Kamal Atatürk, Allah azab dia dengan panas yang amat sangat. Sekarang pun musim panas, kan? Banyakkan minum air, tuan-tuan. Allah azabkan dia dengan panas badan dia. Waktu dia sedang baring, dia tak larat dah, sakit dah. Mana kita kata tenat lah, nazak. Baring dia di atas katil, terlalu panas dia rasakan. Diarahkan bomba untuk tembak rumah dia 24 jam. Bomba tu pun tak ada kerja, tembak je rumah dia sampai kesudah. Tak sejuk juga, panas. Letak ais di bawah katilnya supaya sejuk, tak boleh juga. Orang bawa pergi ke tengah lautan. Waktu tu dalam keadaan dia pingsan sekejap, bangun balik, pingsan sekejap, bangun balik. Bawa di tengah lautan, masih lagi tak sejuk. Akhirnya mati dia. Mati, orang nak tanamkan dia dalam kubur, dalam bumi, bumi tak terima dia. Masuk keluar balik, masuk keluar balik, tak muat dan seumpamanya. Akhirnya orang pun malas dah. Kau duduklah situ, aku kuburkan kau dekat tengah-tengah batu marmar tu. Boleh tengok dalam internet bagaimana keadaan kubur Mustafa Kamal Atatürk. Ni yang kita katakan betul-betul kufur kepada Allah, cuba memesongkan ajaran Islam. Tuan-tuan, bahaya orang yang kita katakan cuba memesongkan azab Allah beri itu sangat dahsyat. Dunia lagi kita rasa dah, akhirat apatah lagi. Nauzubillah min zalik. Itu yang ketiga. Zaman yang keempat, Nabi sebutkan, summa takunu mulukan jabariyan fatakunu masya'allahu an takunu summa yarfa'allahu idza syaa'a an yarfa'aha. Zaman yang keempat ini Nabi sebutkan, kemudian diturunkan pemerintahan yang memaksa dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat juga zaman ini dengan kehendak Allah taala. Mulukan jabariyan, kita katakan pemerintahan yang memaksa rakyat, yang zalim betul, yang tindas rakyat. Zaman yang dipanggil diktator. Tuan-tuan, zaman ini zaman yang kita tak boleh keluar. Kita terpaksa ikut orang atasan. Kita tak kata negara ni saja, luar pun sama. Nabi tak sebutkan zaman yang keempat ni ditujukan kepada negara kita, tak. Satu dunia zaman itu akan berlaku. Cuba tengok di luar, di Syria, di Palestin, di Mesir, pemerintah yang bunuh rakyatnya sendiri, bergaduh sesama sendiri, nindaskan rakyatnya sendiri. Zaman yang kita katakan kita tak boleh keluar. Tuan-tuan perhatikan zaman kita sekarang ni. Tapi kita tak tahu lagi kita duduk zaman mana ni, belum habis gini. Kita tengok satu persatu, kita berada di zaman mana. Kalau kita tengok zaman kita sekarang ini, kita nak keluar pun susah. Kita tengok sistem pendidikan, tak boleh dah, kena ikut dia. Agama dia tak tekankan. Kita tengok sistem kewangan, riba tak boleh lagi dah, ada. Makna nak ceritakan bahawa kita berada pada zaman yang kita tak boleh keluar, yang berada betul-betul di bawah pemerintahan yang sangat zalim. Ini yang keempat, zaman yang tertindasnya rakyat. Dan zaman yang kelima, Nabi sebutkan, summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian turunlah khalifah yang berlandaskan semula manhaj Nabi. Kita habiskan hadis ini, kemudian kata Huzaifah al-Yamani, thumma sakata, kemudian Nabi diam. Lepas sebut summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, turunnya balik semula khalifah yang berlandaskan manhaj Nabi, kemudian Nabi diam, kata Huzaifah al-Yamani. Bererti, kata ulama, selepas daripada itu kiamat.
Tuan-tuan, kita tak tahu kita berada zaman mana. Zaman pertama tadi ada kita, zaman Nabi tak ada. Zaman kedua Khulafa' Ar-Rasyidin tak ada. Zaman ketiga Mustafa Kamal ada, yang saudara tak ada. Zaman yang keempat, zaman diktator, kita berada pada zaman yang keempat ataupun zaman yang kelima, tak tahu lagi. Nak kata keempat boleh jadi, nak kata kelima pun boleh jadi. Macam nampak nak beralih dah kepada manhaj Nabi, tapi sama-sama. Tuan-tuan, agak-agak kita berada di zaman mana? Zaman keempat. Kalaulah kita kata berada zaman yang keempat, zaman diktator, kata ulama zaman keempat ini Dajjal akan keluar. Pun teruk juga zaman tu. Kalaulah kita kata kita zaman yang kelima, Nabi sebutkan selepas daripada, Uzaifah sebutkan selepas daripada itu Nabi diam. Makna lepas daripada itu kiamat. Dua-dua tak selamat dah, tuan. Nak patah balik ketiga tak boleh dah. Keempat ataupun kelima. Kita ambil lah yang keempat contohnya. Ambil keempat, Dajjal akan masuk. Dajjal akan keluar di Iran. InsyaAllah kita akan cerita nanti next kalau ada tentang tanda-tanda kiamat pula. Dia akan keluar di Iran. Dia akan pergi ke seluruh tempat. Dia kata, Ustaz, Selayang datang tak? Datang, jangan risau, datang. Semua tempat dia akan datang, kecuali Mekah dan Madinah. Nak sebutkan apa? Cerita Dajjal ni sangat panjang. Cerita pasal dia pun 1 jam. Cuma nak sebutkan apa? Dajjal, dia takkan datang dalam keadaan kita senang begini. Kita sekarang semua ada makanan, air, mineral, semua ada. Mana nak ceritakan semuanya ada di rumah kita. Dia tak akan datang zaman kita macam gini. Dia akan datang dalam keadaan kita susah. Makanan tak ada, minuman tak ada, terpaksa tahan kelaparan. Nabi, sahabat katakan, ya Rasulullah, bagaimana keadaan orang mukmin nak makan ketika itu dalam makanan tak ada? Kata Rasulullah, orang yang beriman ketika itu makanannya ialah zikrullah. Itu saja. Dia zikir, dia akan rasa kenyang. Dajjal. Dan kita sebutkan di sini Dajjal, dia tak akan datang dalam keadaan tiba-tiba datang. Oi, aku Dajjal ni, mari ikut aku. Agak kita nak pergi ke? Tak pergi kot. Kita pun nampak dah dia. Ini apa benda pula? Mengaku diri Tuhan tapi mata cacat. Nabi sebutkan Dajjal mata dia buta sebelah. Matanya buta sebelah, sebelah lagi matanya terjojol keluar seperti buah anggur. Tu. Dia tak akan datang tiba-tiba, oi, ikut aku, tak. Tuan-tuan, ini pendapat yang ulama mengatakan Dajjal ini dia dah bermula dengan adanya sebuah pemerintahan. Orang dah ramai bawah dia. Orang baru tahu rupanya dialah Dajjal. Tapi kita tak sebutlah pemerintah yang mana. Kan tuan-tuan nanti aim dia ni ikut sebenarnya, tak. Belum tahu lagi. Cuma ini pendapat yang mengatakan bila dia dah berada di atas, orang semua dah ada di bawah dia, ketika itulah dia akan tunjulkan dirinya, ana masihud Dajjal. Dia ada dah zaman Rasulullah dulu, ada dah. Itu cerita nanti, panjang cerita. Tapi nak ceritakan bahawa kalaulah dia tiba-tiba datang seorang, aku Allah ni, kita pun Nabi pesan dah, Allah kita tak boleh lihat selagi mana kita belum mati. Dan yang keduanya Nabi pesankan, Allah, yakni Tuhan kita, dia tak cacat. Tapi bagaimana Nabi sebutkan bila Dajjal keluar, berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu orang yang ikut dia. Sedangkan Nabi pesan dah, tak lain tak bukan, dia telah ada pun pengikut di bawahnya. Dalam keadaan yang sangat takut, huru-hara, kita tak ada apa-apa, kita terpaksa ikut dia. Itu Dajjal. Dan muncullah Imam Mahdi, Nabi Isa dan seumpamanya. Masuklah zaman yang kelima. Kalaulah kita ini zaman yang kelima, selepas daripada itu kiamat. Kiamat cerita lain. Mana habis zaman yang kelima, kita cuma ada 5 zaman sahaja. Dan kita tak tahu kita berada di zaman yang keempat ataupun zaman yang kelima. Kenapa saya bawa hadis ini? Supaya kita boleh dapat tahu kita berada di zaman yang mana untuk kita buat satu persediaan. Kalau kata zaman keempat, Dajjal keluar dah.
Maknanya tak payah kerja dalam, kan, beribadat je. Jangan berhenti kerja betul-betul pula. Ini contoh. Maknanya nak suruh beribadat sesungguh. Keempat, dajjal keluar, iman dah tak berlaku, dah tak berguna lagi iman ketika itu. Yang mana beriman teruskan, pegang betul-betul iman tu supaya tak kufur. Yang mana kufur terpaksa kufur terus. Itu zaman yang keempat. Zaman yang kelima, kita pun katakan tak ada harapan lagi nak tunggu. Kalau zaman yang kelima bermakna lepas daripada itu kiamat. Juga tak ada masa lagi dah kita nak kejar dunia semata-mata. Akhirat saja untuk kita tingkatkan ibadat-ibadat kita. Maka 5 pasal ini kita telah pun habis huraikan. Nabi sebutkan ketika mana Nabi belum wafat lagi. Ini ramalan Nabi yang akan berlaku pada umat dia nanti. Makna kita ada 5 fasa sahaja, supaya kita dapat tahu dan kita buat persediaan ibadat yang lebih bersungguh-sungguh kepada Allah. Sebab kita nak mati ataupun kita nak pergi menghadap Allah bila-bila masa sahaja, kita pun tak tahu bila. Cuma lakukan persediaan untuk kita buat yang terbaik hanya untuk Allah. Saya rasa cukup sekadar itu dulu. Moga-moga ada manfaat pada diri saya dan tuan-tuan untuk kita lebih beribadat dan lebih bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.